Okey, jadi yang belum buka kamera, cikgu tak ada masa ni nak tunggu. Cikgu ada banyak benda nak ajar. Okey, masing-masing bagi kerjasama. Yang pertama buka kamera, yang kedua kalau tak faham tanya. Yang ketiga, bila kita buat sesi latihan, cuba buat. Maksudnya kalau betul ke salah ke tak kisah. Cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia dekat depan. Okey, boleh ke semua nak dengar sikit ramai-ramai cakap boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Semangat sikit. Cikgu ni baru balik main futsal pun cikgu ajar kamu. Yang orang lain rehat, cikgu ajar kamu. Okey. Jadi masing-masing boleh buka worksheet. Untuk yang beragama Islam, sebelum kita teruskan lagi jauh, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu akan teruskan apa yang kita nak belajar pada malam ni. Kita nak belajar, cikgu punya target. Cikgu setiap kali kelas, cikgu ada target. Sampai habis kelas, pelajar kena faham yang ni. Pelajar kena faham yang ni. Pelajar kena faham yang ni. Okey, jadi kamu kena follow cikgu punya lesson sebab cikgu dah susun step by step. Okey. Kalaulah kamu tengok, masing-masing boleh buka worksheet ni. Worksheet yang cikgu terlupa nak bagi tu. Sebenarnya cikgu dah siap awal dah. Cikgu terlupa nak tekan send. Okey. Boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, ni adalah worksheet yang cikgu nak ajar. Okey, habis kelas kita pada malam ini, cikgu terbalik muka surat 5 dengan 6. Kamu boleh selesaikan semua soalan dekat muka surat 5. Kamu boleh tengok muka surat 5 tu. Okey, ada yang dah tingkatan 5, ada yang dah tingkatan 4, ada yang dah tingkatan 6, ada yang dah dekat universiti. Masih lagi sangkut macam mana nak selesaikan dekat page muka surat 5 ni. Sebab apa? Sebab dia tak dapat dia punya basic. Basic dia hari ni lah yang cikgu nak ajar kamu. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Kita pergi kepada nota benda yang paling asas. Ini kamu tengok dekat depan ni ada banyak sangat bahagi. Kita tanyalah diri kamu masing-masing, aku boleh buat tak benda ni? Okey, kamu boleh tengok dan uji kamu punya kefahaman. Kalau selalunya di bawah average, kamu punya matematik bawah average, kamu tak boleh buat. Sejujurnya lah cikgu akan cakap macam tu. Okey, tapi sebab apa? Sebab tak faham basic. Okey, nak faham tu senang je. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, cikgu ada terang dah pada kamu semua. Iaitu yang pertama sekali, kita pergi kepada sebutan serupa. Okey, kita pergi kepada algebra. Salin dulu nota ni. Okey, yang pertama kita pergi kepada algebra. Okey. Dalam algebra ni dia banyak sangat pecahan. Dia banyak sangat pecahan. Linear, kuadratik, kubik, function, semua banyak sangat pecahan. Tapi pada malam ini, kita nak belajar apa? Kita hanya nak fokus kepada sebutan algebra. Kita nak pergi kepada sebutan serupa. Sebutan serupa ataupun dalam bahasa Inggeris dia dipanggil apa? Like terms. Like terms. Okey. Kita panggil apa? Like terms ni kamu kena faham satu benda. Like terms ni sebenarnya nota dia banyak kali dah cikgu bagi. Sebutan serupa ni macam mana? Okey, yang pertama kita pergi terus kepada contoh. Sebenarnya ada dah nota-nota sebelum ni. Jadi hari ni cikgu proceed kepada contoh terus. Okey, dalam contoh, semangat sikit tau. Okey, kalau cikgu tengah semangat ni. Okey, yang pertama sekali, cikgu pergi kepada contoh yang pertama, 2A tambah 3A. 2A tambah 3A dapat berapa? 5A. Pandai. Kita akan dapat 5A. Okey, sebab apa kita boleh tambahkan? Sebab dia sebutan yang serupa. Sama gang dia. Kita tengok kepada 2. 2 ni kawan dia adalah A. Jadi kita tengok pula 3 ni. 3 ni kawan dia adalah A. Jadi bila dia sebutan yang serupa, apa yang kita boleh highlight dekat sini? Dia boleh tambah dan dia boleh tolak. Itu yang pertama. Okey, cikgu pergi pula kepada contoh nombor 2. Cikgu pergi kepada 3A tambah 7B. 3A tambah 7B dapat berapa? AB. 3A. Tak dengar.
Cuba masing-masing jawab. 3A tambah 7B dapat berapa? Nak dengar suara sikit. 10AB. 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 Lagi? Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh tambahkan. 3A tambah 7B, jawapan dia adalah 3A tambah 7B. Jadi kalau yang siapa jawab 10AB, maksudnya dia tak berapa faham. Tapi tak apa. Kita akan buat sesi latihan sama-sama lepas ni. 3A tambah 7B. 3 ni dia punya huruf adalah huruf A. 7 ni huruf dia adalah huruf B. Jadi bila dia lain, dia tak boleh tambahkan. Kamu tak boleh campur adukkan. Jadi kalau kamu tengok dekat atas, 2 ni huruf dia adalah A. 3 tu huruf dia adalah A. Jadi bila huruf dia sama, dia boleh ditambahkan. Dia akan dapat apa yang ditambahkannya? Nombor sahaja. 2 tambah 3, kita dapat 5. Kita tengok pula penjelasan kepada nombor 2. 3A tambah 7B. Kita tak boleh tambah. Sebab apa? Dia adalah sebutan yang berbeza. 3 tu dengan A, 7 tu dengan B. Jadi jawapan dia kekal 3A tambah 7B. Jelas ke masing-masing? Yes. Okey. Bagus. Tak faham tanya jangan diam. Okey, cikgu teruskan kepada contoh nombor 3. Okey, kamu kena semangat sikit sebab cikgu tengah semangat ni. Okey, kita pergi kepada 5x tambah 7. 5x tambah 7 dapat berapa? 5x tambah 7. Ya, pandai. Kita akan dapat juga 5x tambah 7. Kita akan dapat 5x tambah 7 juga. Kenapa? 5 ni pasangan dia adalah huruf X. 7 ni dia tiada huruf. 7 tiada huruf. Jadi dia tak boleh tambah. Dia dikira sebagai sebutan yang berbeza. Sebutan yang berbeza boleh datang dalam dua keadaan. Keadaan pertama, cikgu tunjuk kepada contoh nombor 2. Bila? Bila dia huruf berbeza. Tengok kepada huruf berbeza. 3 huruf A, 7 huruf B. Keadaan yang ketiga, dia datang dalam keadaan berbeza. Macam mana keadaan berbeza? Seorang ada huruf, seorang tak ada huruf. Itulah apa yang cikgu masukkan dekat nombor 3. Jelas ke? Jelas. Okey. Umar, macam mana Umar? Boleh faham Umar? Boleh. Okey. Okey, ini adalah dia punya asas. Okey, salin dulu. Salin. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Lama tu sebenarnya. Okey, habis dah. Okey, habis dah. Okey, masing-masing boleh cikgu teruskan kepada sesi latihan kita? Boleh. Tak dengar? Boleh. Seorang je? Okey, bagus. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada sesi latihan kita. Okey, siapa-siapa yang tak sempat salin, ambil gambar. Ambil gambar. Okey, kalaulah kamu pakai phone, tak pakai phone ke, pakai laptop ke, kat kamu punya laptop tu ada print screen button. PRTSC, print screen. Okey. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada muka surat yang pertama. Kenapa kita pergi kepada muka surat yang pertama ni? Sebab kita nak kukuhkan kita punya pemahaman tentang sebutan serupa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, cikgu terus ambil yang ni.
Okey, ini adalah latihan level 1 untuk malam ni Okey, kita pergi kepada latihan level 1. Sebelum kita pergi kepada latihan, cikgu akan tunjukkan dulu contoh Cikgu akan tunjukkan dulu contoh iaitu cara penyelesaian untuk soalan dekat depan. Okey. Jadi yang perkara pertama sekali kita ada langkah. Kita buat apa-apa kita mesti kena ada planning. Plan ni. Kalau kita salah plan, salahlah jawapan kita. Langkah yang pertama untuk selesaikan soalan-soalan macam ni adalah kita tentukan dulu sebutan serupa. Salin ni tentukan sebutan serupa. Sebutan serupa. Untuk yang ambil DLP, kita define dulu like terms. Mana satu dia punya sebutan yang sama, mana satu sebutan yang berbeza. Macam mana tu? Okey, yang perkara pertama kita cari yang ada huruf sama. Okey, kita tengok dekat 2 ni. Huruf yang pertama dekat 2 ni, 2X. 2 tu dia datang dengan huruf X. Maksudnya bulatan biru untuk setiap nombor yang ada huruf X. Jadi dekat sini cikgu bulatkan 3X. Sebab apa? Sebab 2X dengan 3X dikira sebagai sebutan yang serupa. Dia adalah kawan. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, yang kedua, yang tak datang dengan huruf. Macam mana 7? 7 tu datang tanpa huruf. Dia tak ada huruf apa-apa huruf sebelah dia. 2 ni datang tanpa huruf. 3 ni datang tanpa huruf. Jadi kita dah dapat tentukan sebutan yang serupa. Itulah langkah yang pertama. Okey. Selesai langkah pertama. Jelas ke langkah pertama? Boleh faham? Okey, bagus. Okey, langkah kedua. Kenapa cikgu bercakap tentang sebutan serupa? Sebab sebutan serupa boleh diselesaikan. Jadi kita nak buat apa langkah kedua ni? Selesaikan sebutan serupa. Selesaikan sebutan serupa. Maksudnya macam mana? Kita hanya selesaikan yang kita tengok geng dia, yang kita tengok kawan dia. Jadi malam ni cikgu tak nak kamu congak. Cikgu nak masing-masing pakai kalkulator. Okey, yang pertama kita tengok dekat 2X. Kita tengok dekat 2X. Kamu hanya keluarkan dia punya nombor. 2X, 2 ni datang dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Pandai. Jadinya kamu tulis 2. Positif 2 dekat bawah 2X tu. 2. Okey, 3. 3 ni datang dengan positif ke negatif? Positif. Okey, positif. Pandai. Jadi kamu tulis 3 dekat bawah tu. Maksudnya selepas kamu tuliskan, tulis kecil-kecil je. Jangan tulis besar-besar. 2 tambah 3 dapat berapa? 5. 5. Jadi kita dapatlah 5 dekat sini. Dan jangan lupa kita tengah buat yang ada X. Jadi jawapan dia adalah 5X. Jelas ke untuk yang ada X tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada yang tiada huruf. Kita pergi pula yang tiada huruf. Okey, 7. 7 datang tanpa huruf. Jadi, soalan cikgu dekat kamu, 7 ni datang dengan positif ke negatif? Positif 7 ke negatif 7? Pandai. Positif 7. Bagus. Kita pergi kepada nombor yang seterusnya. 2. 2 ni datang dengan positif 2 ke negatif 2? Negatif 2. Ya, pandai 3 ni datang dengan positif 3 ke negatif 3? Positif Ya, 3. positif 3. Jadi apa yang kamu buat? Tekan kalkulator 7 tolak 2 tambah 3. Okey, 7 tolak 2 tambah 3 dapat berapa? 8. Okey, jadi bila dia 8 maksudnya 8 tu positif ke negatif 8? Positif. Ya, Positif. positif 8. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jadi kenapa 5X tambah 8? Kenapa kita tak tambahkan 5X dengan 8 tu? Kenapa dia tak jadi 13X? Sebab dia bukan sebutan yang serupa. Dia bukan kawan. Jadi kita tak boleh selesaikan dia. Jelas ke untuk contoh yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita pergi kepada latihan. Untuk contoh mesti diiringi dengan latihan. Okey, jadi untuk latihan yang cikgu bagi, dia tak penting betul ke salah. Sekarang ni lah. Dalam exam tu penting. Dia tak penting bila kita
tengah belajar betul ke salah. Dia yang paling penting, aku cuba ke tak. Jadi untuk latihan ni cubalah jawab. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Masing-masing cuba buat soalan yang cikgu tunjuk dekat bawah ni. Okey, latihan. Sesi latihan bermula dengan soalan yang pertama. Cuba buat soalan yang pertama. Dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu bagi 3 minit 3 minit lama tu. Okey, bagus. Saya ada dapat buat. Okey, bagus, bagus. Lagi 2 minit. Cikgu nak masing-masing cuba. Okey, cikgu tengah cek. Keluar. Okey, 1 minit lagi. Okey. Okey, jadi cikgu akan buat. Okey, bagus. Bagus. Cikgu tak sempat nak cek semua, ramai sangat yang hantar. Okey, cikgu suka. Okey, jadi teruskan follow kelas kita pada malam ni. Sebab apa? Sebab yang kita tengah belajar pada malam ni adalah step pertama, level 1, level yang paling asas. Cuba fahamkan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan dekat depan. Okey, jadi kalau tak faham, kalau ada confuse, WhatsApp cikgu. Ataupun kamu boleh suarakan terus dekat depan. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan nombor 1 untuk latihan. Boleh cikgu tunjuk? Okey, bagus. Okey, step yang pertama adalah kamu kena ikut langkah dia.
Duduk situ. Kamu kena ikut langkah dia. Kita kena tentukan sebutan serupa. Okey, kita kena tentukan sebutan serupa. Maksudnya kita kena bulatkan yang ada huruf. Okey, sekarang 5Y. Okey, dia ada huruf Y, cikgu bulatkan warna biru. Okey, 6Y, cikgu bulatkan warna biru. Okey, 7Y, cikgu bulatkan warna biru. Jadi dekat sini kenapa cikgu bulatkan? Sebab dia adalah sebutan yang serupa, sebutan yang sama. Jelas ke untuk yang bulatan warna biru tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Bagus. Okey, kemudian yang tiada huruf cikgu bulatkan dengan warna yang berbeza bagi cikgu nak nampak sikit. Okey, ini adalah nombor 5, ini adalah nombor 7, ini adalah nombor 2. Selesai dekat situ. Sekarang tambahkan sebutan yang sama sahaja. Jangan kamu pergi tambahkan semua. Sekarang kita pergi kepada bulatan yang warna biru. 5Y. Ambil nombor dia saja. Nombor dia adalah nombor 5. 6Y, ambil nombor dia saja. Nombor dia adalah nombor 6. 7Y, kita ambil nombor dia nombor sahaja. Jadi kita ambil nombor 7. Jadi bila kita dah dapat nombor dia, barulah kita tambahkan. 5 tambah 6 tambah 7 dapat berapa? 18. Okey, kita dapat 18. Jadi sekarang ni semua 5, 6 dengan 7 dia datang dengan huruf Y. Pastikan jawapan kamu pun ada huruf Y. 18Y. Jelas ke untuk 18Y tu boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jelas. Mantap. Okey, cikgu suka. Okey, sekarang kita tengok kepada yang bulatan warna hijau. 5, 7, 2. 5. Kita ambil nombor 5. 7, kita ambil nombor 7. 2, kita ambil nombor 2. Kenapa cikgu terus ambil? Sebab semua ini positif dekat sini. 5 tambah 7 tambah 2 dapat berapa? 14. Ya, kita dapat 14. Tapi jangan lupa dia datang dengan positif. Positif 14. Okey, jadi untuk jawapan latihan pertama, inilah jawapan dia. Okey, jelas ke untuk 18Y tambah 14? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey. Jelas. Okey, bagus. Sebab apa? Sebab cikgu tak pergi dah. Cikgu akan pergi pula kepada level yang seterusnya. Kita pergi pula kepada level darab. Ini cikgu pernah terangkan kelas-kelas sebelum ni. Okey. Jadi kita akan pergi kepada darab. Cikgu tak pergi dah ke? Jangan risau. Kamu akan jumpa balik langkah ni. Cikgu ni ajar step by step. Okey. Jadi kita pergi pula kepada yang ada darab. Okey. Untuk siapa-siapa yang nak selesaikan soalan-soalan dekat sini, boleh sahaja selesaikan. Kenapa cikgu teruskan? Sebab cikgu masa suntuk. Sekarang dah pukul 9.05 minit. Jadi tahu-tahu dah 10.30 dah. Okey. Jadi kita pergi pula kepada ada bracket. Kita pergi pula kepada yang ada bracket. Okey, bracket maksudnya apa dalam algebra? Bracketnya apa maksud dalam matematik? Bracket ni adalah kurungan. Bracket ni adalah kurungan. Bila kita nampak dalam matematik dia ada kurungan, jadi kita kena faham itu adalah maksud dia darab. Maksudnya darab. Darab boleh datang dengan keadaan yang pertama nombor darab nombor. Nombor darab nombor. Untuk nombor darab nombor, cikgu kalau boleh sekarang ni cikgu tak nak kamu congak. Cikgu tak nak kamu rasa kamu okey, kamu terus congak. Sekarang ni okeylah kalau kamu rasa kamu congak tu cikgu tak halang. Itu lagi bagus sebenarnya. Tapi banyak yang confuse bila nombor tu datang dengan nombor negatif. Cikgu banyak sangat jumpa. Negatif tu salah. Kalau kamu salah masukkan, salah congak negatif tu, jawapannya salah. Satu sahaja pendaraban yang berlaku salah, jawapan tu terus salah. Okey, jadi kita pergi kalau nombor dengan nombor sila pakai kalkulator. Sebab apa? Sebab nombor boleh datang dalam keadaan dua. Sama ada dia datang dalam keadaan positif dengan negatif. Jadi cikgu tak nak pening-pening, cikgu nak masing-masing terus pegang kalkulator untuk nombor. Okey. Okey. Yang kedua, dia pergi kepada huruf darab huruf. Huruf darab dengan huruf. Untuk huruf darab dengan huruf, dia ada dua keadaan. Yang pertama, huruf yang sama. Contoh,
A darab A. A darab A dapat berapa? A kuasa 2. Ya. Dua. A kuasa 2. Cikgu cuba buat pula A darab A darab A. Dapat berapa? A kuasa A 3. kuasa 3. Ya, A kuasa 3. Inilah yang kamu kena faham. Yang kedua, huruf ni boleh datang dalam keadaan yang berbeza. Dia datang dalam keadaan yang berbeza. A darab B. A darab B dapat berapa? AB. Ya, AB. Seterusnya, B darab D. B darab D dapat berapa? BD. PD. Kamu gabungkan sahaja. Jadi, bila kita nampak huruf sama, maksudnya apa? Dia ada kuasa. Dia ada kuasa, power. Bukan power Dragon Ball. Bukan power One Piece. Okey, bukan Gomu-Gomu no. Okey, jadi kuasa dekat sini dia datang dengan A kuasa 2. Jadi sekali lagi kamu tengok dia ada huruf sama. Huruf sama yang didarabkan maksudnya akan ada kuasa. Soalan tu jawapannya mesti ada kuasa. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang dengan huruf berbeza, apa yang kita nak fahamkan dekat sini? Kita kena gabungkan. Kita kena gabungkan. Nak gabung macam mana? A darab B. A darab B maksudnya kita gabungkan AB. Kalau cikgu cakap ada 3 A darab B darab C, gabungkan semua, hilangkan dia punya darab. A, B, C jawapan dia. Ini nota untuk selesaikan pendarapan. Jelas ke cikgu bagi dekat depan ni, boleh faham? Boleh. Okey, salin. Salin. Cikgu bagi masa. Kalau rasa tak sempat nak salin, sila ambil gambar. Okey, dah habis salin. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, jadi kita pergi kepada level yang seterusnya iaitu satu sahaja kurungan. Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan satu contoh. Okey. Cikgu akan tunjuk, kita terus ambil contoh susah lah, senang sikit. Okey, jadi kita pergi kepada satu contoh. Tak pun cikgu tunjuk dua contoh lah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada dua contoh yang cikgu nak tunjuk ni. Fokus cikgu adalah cara menyelesaikan bracket. Cara menyelesaikan bracket. Jadi cikgu salin balik untuk soalan yang pertama. 11 dalam kurungan 2K tolak 5. Bila cikgu nampak bracket, maksudnya dia adalah darab. Darab apa? Darab nombor yang dalam bracket. Jadi sekarang ni kita bulatkan nombor 11. Maksudnya kita nak faham apa? Nombor tu akan didarabkan dengan apa? Bawa anak panah pergi kepada nombor pertama. 11 darab 2K. 11 darab 2K, kamu jangan confuse. Benda mudah sahaja. Sekarang selesaikan satu-satu nombor dengan nombor dulu. Sekarang tekan kalkulator. 11 darab 2 dapat berapa? 22. Okey, kita dapat 22. Terus tulis 22. K, jangan lupa 22K. Itu sahaja. Tak payah pening-pening. Okey, 11 pergi pula kepada nombor yang seterusnya. Tulis dekat atas ni nak bagi kita nampak. 11 darab negatif 5. Cuba tekan kalkulator. Ingat nombor dengan nombor, terus tekan kalkulator. 11 darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 55. Ya, negatif 55. Inilah jawapan dia. Ini sahaja. Okey, jelas ke contoh yang pertama cikgu tunjuk ni? Jelas. Okey, Jelas. Bagus. Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. 20 dalam kurungan 6A tambah 5C. Tak payah pening-pening. Kamu bulatkan 20 ni menandakan kamu kena darabkan 20 dengan yang dalam kurungan. Jadi, cikgu buat anak panah.
20 darab 6A. Kalau kita rasa kita lemah, kalau kita rasa tak nak keliru, sila bulatkan dan sila buat anak panah dan sila tulis apa darab apa. Jadi sekarang 20 darab 6. Tekan je kalkulator tentang nombor, tekan je kalkulator. 20 darab 6 dapat berapa? 120. Ya, kita dapat 120. Okey, nombor dengan nombor dah selesai. Sekarang dia ada huruf A dekat sini. Jadi kita tulis A, 120A. Selesailah untuk 6A. Kita pergi pula bawa anak panah untuk nombor yang berikutnya. 20 darab 5C. Okey, 20 darab 5. 20 darab 5 dapat berapa? 100. Okey, kita dapatlah 100. Positif. Jadi, ya, positif. Jadi dia ada huruf C dekat sini. Jangan lupa 100C. Inilah jawapan untuk soalan nombor 2. Jelas ke? Jelas. Dah. Okey, bagus. Ini kita recap balik apa yang kita dah belajar. Okey, jadi dekat sini cikgu nak masing-masing cuba buat 2 soalan. Masing-masing cuba buat 2 soalan. Okey, kejap Okey. Masing-masing cuba selesaikan soalan S dengan T. Okey, cuba buat. Cikgu sama semak tau. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit Okey, lagi 1 minit. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Cikgu suka. Cikgu tengah check.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Ramai yang dah hantar. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan pula jalan kerja dia. Okey, bagus. Ramai yang dah buat. Cikgu suka. Okey, jadi kita pergi kepada soalan S. Kita pergi kepada soalan S. 3 dalam kurungan 15W tolak 7. Okey, jadi kalau kamu rasa kamu confused, kamu bagi tahu cikgu. Okey, 3 ni cikgu bulatkan. Bawa anak panah pergi dekat 15W. Tulis apa yang ada dekat situ. 3 darab 15W. Sekarang nak selesaikan ni senang saja. Tekan je 3 darab 15. Selesaikan nombor. 3 darab 15 dapat berapa? Nak dengar suara sikit. 45. Ya, kita akan dapat 45. Lepas tu W tu ada, jangan lupa tulis W. Okey, kemudian kita pergi pula kepada 3 darab negatif 7. Tekan je kalkulator kalau dia hanya nombor. 3 darab negatif 7, tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 21. Ya, Negatif negatif 21. Inilah jawapan S. Inilah cara kita nak selesaikan S. Kenapa 45W tolak 21 je jawapan dia? Kenapa kita tak gabungkan? Sebab sebutan berbeza. Sebutan berbeza kita tak boleh selesaikan. Okey, kita pergi pula kepada T. Cikgu bulatkan 3. Cikgu bawa anak panah. 3 darab 9. 3 darab 9 dapat berapa? 27. Ya, 27. 27. Bawa pula anak panah pergi kepada nombor berikutnya. 3 darab negatif 2A. Senang sahaja selesaikan nombor. 3 darab negatif 2 dulu. Dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Negatif 6. Sini ada A. Jadi kita tulis A dekat sini. Inilah jawapan S dengan T. Siapa-siapa yang rasa salah, siapa-siapa yang rasa jalan kerja kita berbeza, sila ambilkan gambar. Okey, habis dah tentang di sini. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada nombor page yang seterusnya. Tengok sekarang dah 9.20 dah. Ada lagi lebih kurang sejam 10 minit je. Okey, jadi kita kukuhkan pula pendaraban kalau dia ada 2 bracket. Macam mana nak selesaikan? Macam tadi je sebenarnya. Okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan satu contoh. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Okey, tapi cikgu akan telitilah macam mana nak buat ni, cikgu akan ajar satu-satu. Okey, jadi kalau nak selesaikan, ini yang cikgu dah tunjuk pada minggu lepas tau. Nak selesaikan bracket kiri darab kanan. Ini nota cikgu. Selesaikan bracket yang di kiri darab yang di kanan. Macam mana nak selesaikan tu? Kita ambil bracket kiri, kita ambil nombor yang paling kiri. Ini bracket kiri kita, nombor yang paling kiri adalah 2x. Jadi nak buat macam mana? Macam tadi, bulatkan 2x, bawa anak panah pergi kepada 9x. Jadi tengok ni 2x darab 9x. Jangan pening-pening. Selesaikan dulu dia punya nombor. 2 darab 9 dapat berapa? 18. Ya, kita dapat 18. X dengan X, nombor yang sama. X dengan X dapat berapa? X 2. Ya, X kuasa 2. Selesai dah untuk 9X. Kita bawa pula 2X darab dengan 2. 2X darab dengan 2. Selesaikan nombor 2 darab 2 dapat berapa? 4. 4. Jadi datang dengan positif 4. Dia ada huruf X dekat sini. 4X. Okey. Lepas tu selesai dah 2X ni. Jadi jangan kacau dah. Seterusnya kita pergi pula kepada nombor yang seterusnya. Bulatkan bagi kita nampak. Bawa anak panah bagi kita nampak. 11 darab 9X. Bagi kita nampak. Selesaikan satu-satu. Nombor darab nombor. 11 darab 9. 11 darab 9 dapat berapa? 99. 99. Jadi dekat sini positif 99. Sini ada X. Jangan lupa salin dia punya X. Jelas ke? Okey. Bawa pula nombor yang kedua 11 darab 2. Tekan je lah kalkulator 11 darab 2 dapat berapa? 22. Ya, 22. Positif 22. Jadi bila kita dah sampai sini, kita boleh faham satu benda.
Kita nak kena cari sebutan yang serupa. Jadi dekat sini cikgu cari sebutan yang serupa. Dia ada sebutan yang serupa dekat sini. 4X dengan 99X. Kenapa dia dikira sebagai sebutan yang serupa? Dia ada huruf X dekat sini. Dia ada huruf X dekat sini. Tapi dekat 18X kuasa 2 tak ada. Dia seorang je 18X kuasa 2. Jadi kita salin balik 18X kuasa 2. 4X dengan 99X sebutan serupa. Tambahkan dia punya nombor 4 tambah 99 dapat berapa? 103. 109. 103. Okey, jadi kita dapat positif 103. X dengan X, jangan kamu pergi buat X kuasa 2 pula. X tu kamu tulis sahaja. Pilih sebutan yang serupa, kita hanya selesaikan dia punya nombor. Dan akhir sekali tambah 22, sila salin macam biasa. Sebab apa? Sebab dia tak ada sebutan yang sama macam dia. Jelas ke contoh yang cikgu tunjuk untuk kalau dia dua bracket? Jelas. Okey, bagus. Ini adalah apa yang cikgu dah tunjuk pada minggu lepas. Cuma minggu kali ni cikgu nak recap balik sebab tu cikgu pergi laju-laju sikit. Kita punya fokus pada minggu ni adalah tentang pembahagian. Tapi nak selesaikan tentang pembahagian, cikgu kena pastikan kamu faham tentang pendaraban dan sebutan serupa. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi tadi, contoh yang cikgu dah terang tadi, sekarang masing-masing cuba buat nombor yang berikutnya. Cuba buat nombor yang berikutnya. 7X tolak 9 dalam kurungan 4X tolak 5 dalam kurungan. Cuba selesaikan. Tengok contoh yang cikgu buat. Okey, bagus. Ramai yang buat. Cikgu suka. Cuba buat tahu. Kalau tak faham nanti. Sorry. Tak faham tanya jujur dengan cikgu tak faham tanya. Okey, bagus. Okey, lagi 2 minit cikgu bagi. Cuba je buat dulu. Okey.
Okey, lagi 1 minit lagi. Cuba buat. Boleh. Okey, bagus. Ramai yang betul. Okey, bagus. Okey, bagus. Jadi cikgu akan teruskan lesson kita untuk soalan dekat depan. Okey, ramai yang dapat jawab. Bagus, cikgu suka. Okey, boleh dengar ke suara cikgu? Boleh cikgu teruskan untuk soalan di hadapan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing tengok cara nak selesaikan. Sama sahaja. Okey, cikgu tulis balik, cikgu salin balik soalan ni sebab cikgu tak nak conteng. Okey, untuk siapa-siapa yang rasa dia punya jawapan tu salah, okey, sila check balik. Okey, untuk nak menyelesaikan ni, kamu ambil kiri ke kanan. 7X bawalah pergi ke sebelah. Pastikan kamu nampak tahu dalam periksa cikgu ni daripada form 2 sekolah cikgu ajar untuk buat anak panah. Nak bagi kita nampak apa darab apa. Jadi 7X darab 4X. Jadi kita ambil dia punya nombor sahaja 7 darab 4. Ambil nombor dulu. 7 darab 4 dapat berapa? 28. Pandai. Selesai nombor. Okey, lepas tu ambil dia punya huruf X darab X dapat berapa? X kuasa 2. Ya, X kuasa 2. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jangan serabut sebab apa kita boleh selesaikan satu-satu. Kita mungkin nampak jalan kerja tu panjang. Sebenarnya kita selesaikan ikut step. Okey, kita bawa pula anak panah pergi kepada yang berikutnya. Tulis dekat atas 7 darab negatif 5. Sekarang ni kalau kita pening, selesaikan dulu dia punya nombor. 7 darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 35. Ya, pandai Omar. Jadi negatif 35. Dia ada X dekat sini. Tulislah jawapan X tu. Tulis sekali. Sertakan sekali huruf X tu. Selesai untuk warna biru. Buat pula untuk warna hijau. 4 pergi kepada sebelah. Negatif 4 darab 4X. Selesaikan nombor. Selesaikan satu-satu. Bukan kita baca nombor dengan huruf sekaligus. Kita baca nombor dulu. Negatif 4 darab 4. Negatif 4 darab 4 dapat berapa? Negatif 16. Ya, negatif 16. Sini ada huruf X. Jadi salin sahaja huruf X. Kemudian kita bawa pula pergi kepada yang berikutnya. Negatif 4 darab negatif 5. Tekan kalkulator dapat berapa? Positif 20. Ya, positif 20. Bila cikgu nampak
positif 20. Jadi bila dekat sini, kalaulah kamu pening sangat tentang simbol positif, negatif jadi apa, negatif darab positif jadi apa, tak payah pening-pening pun. Bawa sekali ni kalkulator ni, bawa sekali dia punya simbol. Senang saja kita pakai kalkulator terus, kalkulator yang sendiri akan selesaikan jawapan akhir itu dalam simbol positif ke negatif. Okey, dah selesai. Bila dah sampai kepada step yang seterusnya, kita cari sebutan yang serupa. 28 X kuasa 2. Kita tengok tak ada X kuasa 2 dah. Jadi ada 28 je. Jadi 28 X kuasa 2 kena salin balik. Sebab apa? Dia tak ada yang sama dengan dia. Okey, untuk 35X dia ada huruf X. Dengan sini pun ada huruf X. Jadi boleh diselesaikan tambah dan tolak dia. Keluarkan dia punya huruf letak dekat bawah. Macam mana tu? 35 ni datang dengan positif 35 ke negatif 35? Negatif. Ya, negatif 35. 16 ni datang dengan positif 16 ke negatif 16? Negatif. Negatif 16. Sekarang nombor dekat bawah ni yang cikgu keluarkan ni, kamu tekan je dalam kalkulator. Kamu masukkan je dalam kalkulator. Negatif 35, negatif 16. Dapat berapa? Negatif 51. Ya, 51. negatif 51. X tu, kamu jangan lupa salin. Macam itulah nak selesaikan sebutan serupa. Kalau kita rasa kita confused dengan dia punya nombor, positif ke negatif, kita keluarkan, kita bulatkan, kita letak dekat bawah. Tambahlah dengan 20. Sebab apa? Sebab 20 tu dah memang dalam keadaan nombor yang tiada huruf. Nombor yang tiada huruf. Jadi dia sahaja dia tak ada huruf. Okey, masing-masing cikgu nak dapatkan respon daripada semua. Jelas ke sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain mana? Baru 2 orang. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Yang ni kena faham betul-betul. Cara nak buka kurungan kita kena faham betul-betul. Okey, dah. Habis dah. Okey. Jadi, sebelum cikgu teruskan kepada pembahagian, kamu kena tengok nombor 1 tentang sebutan serupa. Kamu dah kena set dalam kepala. Okey, dah jelas dah tentang sebutan serupa. Yang kedua, cikgu ajar pula apabila ada kurungan. Mula-mula kita selesaikan single bracket. Kemudian kita selesaikan double bracket. Double ni maksudnya 2 bracket lah. Mana 2 bracket tu? Ini bracket yang pertama, ini bracket yang kedua. Selesai dah. Okey, jadi kita nak teruskan lesson kita malam ni dengan ada pembahagian. Bahagi ni selalu sangat orang confuse. Bahagi ni selalu sangat orang confuse. Yang pertama sekali cikgu pergi kepada pembahagian. Kita tak payah nak libatkan algebra lagi. Kita tak payah nak libatkan huruf lagi. Kita ambil benda basic. Okey. Pembahagian. Salin tau. Okey. Pembahagian tu macam biasa. Macam biasa. Pembahagian boleh datang dengan tambah. Pembahagian boleh datang dengan tolak. Pembahagian boleh datang dengan darab. Pembahagian boleh datang dengan bahagi. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada tambah dan tolak. Kita pergi kepada tambah dan tolak. Untuk tambah dan tolak, okey, sekarang masing-masing tengok dan jawab. Tengok dan jawab. 3/10 tambah 3/10. Dapat berapa 3/10 tambah 3/10? 6/10. Pandai. 6/10. Okey, sekarang cikgu soal kamu semua. 7/18 tolak 5/18. Dapat berapa? 2/18. Okey, pandai. 2/18. Jadi, yang perkara pertama sekali, pembahagian dia ada nombor atas. Pembahagian dia ada nombor bawah juga. Jadi, bila dia tambah dengan tolak, kalau kita tengok, pembawah dia dah sama. Tengok pembawah dia 10 dengan 10. Jadi, kita boleh tambah yang atas. 3 tambah 3 dapat 6. Sama juga dengan tolak. 7 tolak 5. Boleh terus tolak. Kenapa? Sebab pembawah dia dah sama. Dia dapat 18. 7 tolak 5 dapat 2. Jelas ke sampai situ? Boleh faham ke? Boleh.
Yes. Okey, bagus. Bagus. Okey, kemudian cikgu akan teruskan. Kalau pembawah dia berbeza, 3/7 tambah 2/5. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat 3/7 tambah 2/5? Samakan penyebut. Ya, kita samakan penyebut ataupun kita samakan pembawah. Samakan pembawah. Kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Tahu. Sebab apa? Sebab kod-kod lah kita tambah X, kita tambah Y dekat sini, kamu dah pening. Tak payah pening. Tak payah pening. Kita ambil yang asas dulu. Kita tak fikir pun pasal huruf. Kita tak fikir pun pasal huruf. Kita semua dekat sini cikgu tunjuk nombor dulu. Cikgu nak fahamkan kamu punya konsep. Jadi sekarang ni nak samakan pembawah ni macam mana? Kita kahwinkan. Jadi 7 ni kita tengok nombor sebelah dia 5. Jadi dia darab 5. Dah. Bila bawah darab 5, bila bawah darab dengan 5, atas pun kena darab dengan 5. Untuk nombor sebelah ni macam mana? Kita tengok nombor pembawah dia nombor 7. Jadi kita kena darab juga dengan 7. Jadi bila bawah dah darab dengan 7, atas pun kena darab dengan 7. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okay, bagus. Jadi apa yang cikgu nak pesan adalah selesaikan satu-satu. Jadi untuk tambah dengan tolak, kita tengok dia punya pembawah. Kita tengok dia punya penyebut. Kalau ada setengah kelas, kita panggil pembawah. Ada setengah kelas ataupun sekolah, kita panggil penyebut. Okey, sama je dua tu. Okey, nominator, denominator. Okey, jadi sekarang selesaikan satu-satu. 3 darab 5 dapat berapa? 15. 15. Per 5 darab 7 dapat berapa? 35. 35. Tambah 2 darab 7 dapat berapa? 14. 14. Pandai. 5 darab 7 dapat berapa? 35. 35. Sama dengan 15 tambah 14 dapat berapa? 29. 29 per 35. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua untuk tambah dan tolak? Kelas. Jelas. Okey, bagus. Sama juga dengan dengan orang kata tolak. Maksudnya untuk samakan pembawah ni, dia sama sahaja ni, kamu kena salin tau. Kamu kena salin. Contoh 10 per 25 tolak dengan 3/7. Besar sangat pula. Malas nak berkira nanti kan. Okey, tengok ni. 7/9 tambah 2/4. Tak naklah buat tambah. Sorry. Cikgu nak tunjuk tolak lah pula. Okey, jadi sekarang 7/9 tolak 2/4. Kita nak kena samakan dia punya pembawah. Kita nak kena samakan dia punya pembawah. Kalau dekat sini 9, kita tengok nombor yang berikutnya. Nombor yang berikutnya adalah nombor 4. Jadi belah bawah pun darab 4. Belah atas pun darab 4. Untuk nombor berikutnya, ni kita tengok pembawah dia 9. Kita tengok pembawah dia 9. Jadi kita kena darab dengan 9. Bila yang bawah darab dengan 9, atas pun darab 9. Jelas ke untuk step pendaraban tu? Kelas. Okey, bagus. Sekarang selesaikan 7 darab 4 dapat berapa? 28. 28. Per 4 darab 9 dapat berapa? 36. 36. Tolak 2 darab 9 dapat berapa? 18. 18. Per 4 darab 9 dapat berapa? 36. Okey, 36. Jadi sebenarnya kita boleh selesaikan terus, cumanya cikgu nak tunjuk. Kalau cikgu buat 28/18 per 36, sama tak atas ni dengan bawah ni? Sama tak? Sama. Sama. Maksudnya kita boleh buat. Kita boleh buat macam tu. Sama juga dengan tambah. Sama juga dengan tambah. Macam mana tu? Okey, sekarang ni cikgu ke bawahkan benda ni. Dia sama sahaja. Kita boleh gabungkan dia. Macam mana nak gabungkan dia? 15 tambah 14 per 35. Itu cara kita nak nampak dia. Jadi 28 tolak 18 dapat berapa? 10. 10. Jadi jawapan dia 10/36. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu ulang lagi sekali.
Sekarang ni apa yang kita nak fokus? Kita nak fokus tentang pembahagian. Pembahagian kita fokus sekarang ni 2 je dulu, iaitu tentang tambah dan tolak. Tak payah nak pening-pening. Tambah dan tolak. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Salin tau semua kat depan ni. Contoh yang pertama dekat sini cikgu tulis apa? Cikgu tulis bila pembawah dia sama. Bila pembawah dia sama, kamu boleh terus tambah. Tengok ni dekat sini 10, dekat sini pun 10. Jadi kita boleh terus tambah. Tambah jangan tambah yang bawah, tambah nombor dekat atas. 3 tambah 3 dapat 6. Okey, sampai sini semua jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, sampai sini jelas ke 7 tolak 5 dapat 2 ni? Boleh faham ke sampai sini? Boleh. Okey, bagus. Adlan. Adlan faham ke untuk sampai sini Adlan? Faham. Okey, bagus. Kita pergi pula untuk yang samakan pembawah. Dekat sini cikgu tunjuk bila pembawah dia dah sama. Jadi bila pembawah dia dah sama, kita boleh tambah dengan tolak terus. Tapi bila pembawah dia berbeza, 7 dengan 5, kita pakai darab silang. Kita pakai darab silang. 7 ni kita tengok sebelah dia 5, jadi kita bawa, kita darab dengan 5 dekat bawah. Bila kita darab dengan 5 dekat bawah, atas pun kena darab dengan 5. Sama juga 5 ni. 5 ni kena darab dengan 7. Jadi 5 darab 7 dekat bawah, atas pun kena darab dengan 7. Apa tujuan dia? Tujuan dia kita buat ni adalah kita nak samakan dia punya pembawah. 35 dengan 35. Jadi kita nampak 5 darab 7 samalah dengan 5 darab 7. 5 darab 7 sama je dengan 5 darab 7. Jadi jawapan dia akan sama juga. Pembawah dia akan sama. Tapi yang atas ni kamu kena hati-hati, tekan kalkulator betul-betul. Jadi bila pembawah tu dua-dua tu dah sama, kamu boleh gabungkan sebenarnya. 15 tambah 14 per 35. Bila pembawah dah sama, boleh terus selesaikan. Sama juga dengan yang sebelah ni. Cikgu nak kamu faham apa? Fahamkan dia punya pendaraban silang. Cara dia punya nak samakan pembawah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Cikgu nak dengar jelas kuat sikit boleh tak? Jelas ke? Jelas. Alah, malu. Okey. Okey, sekarang ini nombor. Sekarang kita pergi pula kepada ada huruf. Kenapa cikgu pergi kepada nombor dulu? Cikgu nak kamu faham konsep samakan pembawah. Okey, kita pergi pula yang ada huruf. Okey, ada huruf. Okey. Cikgu susahnya soalan ni. Okey, jadi sekarang kamu tengok ni. Dia tak kisahlah dia datang dengan tambah ke, dia datang dengan tolak ke. Yang pasti kalau fraction tu, kalau pembahagian tu dia datang dengan tambah dan tolak, tambah dan tolak mana? Ini tolak. Jadi first step macam tadi, tak ada apa-apa yang berubah. Tak ada apa-apa. Step dia tak ada apa-apa yang berubah. Apa yang kita kena buat? Samakan pembawah. Itu je. Ni ada yang dah pening dah. 2x tambah 1 per y. Tolak 3x tambah 2 per 2y. Jadi dekat sini cikgu tak perlulah darab silang. Sebab apa? 2y nak jadikan y ni nak jadi jadi 2y juga, kita kena darab 2. Jadi bila bawah darab 2, atas pun darab 2. Jelas ke? Yes. Okey. Kenapa cikgu darab sebelah je? Sebab 2 darab y kan dapat 2y. Jadi kita dah samakan dia punya pembawah. Jadi nak darab tu macam mana? Untuk senang pendaraban, kamu kena letak kurungan dekat sini. Inilah apa yang kita belajar tadi. Sebab tu cikgu tunjuk macam mana nak selesaikan kurungan betul-betul. Sebab dalam pembahagian ada pendaraban. Okey. Jadi cikgu selesaikan 2 darab 2x. Tulislah dekat atas 2 darab 2x. Ambil nombor 2 darab 2 dapat berapa? 4. 4. Lepas tu x ni kamu salin sahaja. Darab pula 2x darab 1. 2x darab 1. 2x pula. 2 darab 1 dapat berapa? 2. 2.
Ya, 2 darab 1 kita dapat 2. Jadi positif 2. Per dengan 2y. Tolak 3x tambah 2. Per dengan 2y. Jadi kita boleh gabungkan. Kita boleh gabungkan. Tapi kamu jangan boleh terus gabungkan macam tu je. Sebab apa? Sebab dia kan tolak dekat sini. Kamu jangan. Dia tolak dekat sini. Kalau dia ada satu je. Kalau dia ada tolak macam ni kan. Macam mana cikgu nak tunjuk. Kalau dia tolak macam ni. Kalau dia tolak satu je. Kamu boleh terus tulis tolak 18. Tapi. Bila dia ada 2. Kamu kena buat kurungan dekat sini. Dia akan jadi 4x tambah 2. Tolak 3x tambah 2. Per dengan 2y. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, ada orang confused tentang simbol. Dia tak hafal. Apa yang dia tak hafal? Simbol. Negatif darab positif jadi apa? Positif darab positif jadi apa? Okey, cikgu ajar kamu. Okey, tambahlah 1 dekat sini. Negatif 1. Tambahlah 1 dekat situ. Jadi apa yang kamu buat kat sini? Kita buka kurungan. Negatif 1 darab 3 dapat berapa? Ni cikgu buat kat atas tau. Negatif 3. Iya. Okey. Jadi negatif 1 darab 3 kita dapat negatif 3. X tu jangan lupa. Negatif 1 darab 2 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Per dengan 2y. Boleh faham ke cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey. Jadi apa yang kita nak buat sekarang? Tengok balik first class. Cikgu ajar tentang apa? Cikgu ajar tentang sebutan serupa. 4x dengan 3x dia dikira sebagai sebutan serupa sebab apa? 4 tu dia ada huruf x. 3 tu dia ada huruf x. 2 dengan 2 dia dikira sebagai sebutan serupa. Kenapa? Sebab dia tiada huruf. Jadi dekat sini kita selesaikan 4x tolak 3x. Ambil je nombor 4 tolak 3. 4 tolak 3 dapat berapa? 1. 1x. 2 ni positif 2. 2 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Positif 2, negatif 2 dapat berapa? Negatif. Tekan kalkulator. 0. Ya, kosong. Jadi tak perlu salin. Per dengan 2y. Inilah jawapan dia. Inilah cara nak selesaikan dia punya soalan dekat depan ni. Jelas ke? Nak dengar suara sikit masing-masing? Boleh faham ke? Boleh. Okey, cikgu akan tunjuk. Cikgu akan jelaskan lagi sekali. Pastikan kamu salin. Okey, ni soalan. Perkara pertama, untuk pembahagian kalau tambah dengan tolak, kita kena samakan pembawah. Jadi bila kita nak samakan pembawah, apa yang kita kena buat adalah kita kena pendaraban. Kita kena darab. Nak bagi sama yang bawah, 2 darab y, dapatlah 2y. Jadi dia dah samakan yang pembawah. Jadi bila bawah dia dah darab 2, atas pun kena darab 2. Jadi nak senang kita buat kurungan. Sebab apa? 2 ni bukan hanya didarabkan dengan 2x. Tetapi 2 ni juga didarabkan juga dengan 1. Ni cikgu padang darab dia takut kamu pening. Okey. Sebab apa? Sebab kurungan tu dah tanda dia darab. Jadi daripada sini kita buka kurungan macam tadi. Okey, ni dah kita dah buka kurungan. Tolak. Bila tolak, kamu tak boleh terus tulis gabung tolak tu tau. Tak boleh tulis tolak 3x tambah 2. Salah. Dia ada kurungan dekat sini. Dia ada kurungan dekat sini. Ni negatif darab positif dapat negatif. Negatif darab positif dapat negatif. Tapi kok kamu pening tentang simbol, cikgu letak 1. Jadi bila cikgu letak 1, dia ibarat apa? Kamu darabkan sahaja dia punya nombor. Negatif 1 darab 3. Kita dapat negatif 3. Negatif 1 darab 2. Kita dapat negatif 2.
Sampai situ kita buat apa? Kita selesaikan sebutan serupa. Kita bulatkan yang sama 4x dengan 3x. Lepas tu kita selesaikan. 2 dengan negatif 2. Lepas tu kita selesaikan. Selesaikan sebutan serupa. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Bila masuk pembahagian ni selalunya orang agak confused tentang cara nak selesaikan. Okey, tapi jangan risau, cikgu akan bagi soalan yang mudah-mudah sikit. Ni sebenarnya soalan-soalan ni seronok kalau buat cikgu lah. Cikgu seronok bila tengok soalan-soalan macam ni. Okey, jadi masing-masing kita pergi kepada Cikgu tak nak ada kuasa, nanti kamu pening. Tak apa, cikgu buat soalan. Okey, masing-masing tengok kepada 5x tolak 3 per dengan cikgu buat Z, cikgu buat Z tolak dengan 3x tambah 10 per dengan 5z. Okey, cuba selesaikan kurungan soalan yang cikgu bagi dalam kurungan ni. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba selesaikan. Ada soalan ke? Cuba buat dulu, tak kisah betul ke salah ke. Sebab cikgu akan tunjuk juga jalan kerja dia di hadapan. Okay, cikgu bagi masa lagi 3 minit Cuba buat dan nanti cikgu akan tunjukkan juga. Kalau cikgu tengok ramai yang tak dapat buat, kita pergi kepada soalan mudah sikit.
Okey, lagi 1 minit. Cikgu tunggu Okey, habis sudah masa. Ramai dah dapat jawab. Okey, bagus. Cikgu akan tunjukkan jalan kerjanya lah. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang rasa confused, cikgu akan tunjukkan jalan kerja ni slow. Kita akan pergi kepada perlahan-lahan. Benda ni jangan risau, benda ni ada dalam topik tingkatan 2. Ya, ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, jadi kita tengok kepada soalan dekat depan ni, cikgu tulis slow. 5x tolak 3 per z tolak 3x tambah 10 per 5z. Sekarang ni objektif kita yang pertama, kita kena tengok pembahagian ni dia datang dalam keadaan tambah ke tolak. Jadi bila dia datang dalam keadaan tambah ataupun tolak, jadi bila dia datang macam tu, kamu kena samakan pembawah. Sekarang ni kita tengok sini 5. Sini Z. Jadi Z ni dia nak jadi 5Z, dia kena darab dengan 5. Sampai situ jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila dekat bawah dah darab dengan 5, dekat atas pun kena darab dengan 5. Jadi cikgu buat kurungan darab 5. Kenapa cikgu buat kurungan? Sebab bila cikgu buat kurungan bermaksud cikgu akan nampak 5 ni bukan hanya semata-mata didarabkan dengan 5Z sahaja. Tetapi 5 ni kena darab juga dengan negatif 3. Okey, itu cara dia. Jadi sekarang kita selesaikan kurungan dekat atas. 5 darab 5 dapat berapa? 25. 25. Dia ada X. Kita tulis X. 5 darab negatif 3 dapat berapa? Negatif 15. Negatif 15. Itu cara kita selesaikan dia punya pendaraban. Sama macam awal-awal kita belajar tadi. Tak ada apa-apa yang berubah pun. Per dengan 5 darab Z, kita dapat 5Z. Tolak 3X tambah 10 per 5Z. Jadi bila dia tolak, siapa yang salin terus, dia salah. Sebab apa? Tolak ni dia kena darab pula yang dekat belah atas ni. Macam mana? 2X tolak 15 tolak. Dalam kurungan 3X tambah 10. Tutup kurungan. Barulah kamu letak per. Per dengan apa? Per dengan 5Z. Sampai sini jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang ni sampai sini kita, kalau kamu confuse, kamu letaklah 1 dekat situ untuk kamu buka kurungan. Jadi bila kita nak buka kurungan 2x tolak 15 ni, ni cikgu selesaikan ke atas tau. Okey, jadi dekat sini bila cikgu dah buka kurungan, 2 negatif 1 darab 3, kita dapat negatif 3x. Negatif 1 darab 10, kita dapat negatif 10. Per dengan apa? Per dengan 5Z. Jelas ke semua? Gas. Okey. Bagus. Okey, sekarang 2X dengan 3, negatif 3X ni dia adalah sebutan serupa. Sama. Sebab apa? Sebab dia ada huruf X. Dekat 2 ni dia ada huruf X. Dekat 3 ni dia ada huruf X. Okey, itu jadi dia jadilah sebutan serupa. Dekat 15 dia tak ada huruf X. Dekat 10 dia tak ada huruf X. Jadi dia dikira sebagai sebutan serupa untuk yang tiada huruf X. Sama dengan 2X
tolak 3x. 2x tolak 3x dapat berapa? 1x. Salah. 2x tolak 3x. 2 tolak 3 dapat berapa? Tekan kalkulator masing-masing. 2 tolak 3 dapat berapa? Jadi 1. Ya, negatif 1. Sini ada huruf X. Kita tulislah negatif 1X. Sini 15 ni positif ke negatif? Negatif. Ya, negatif 15. 10 ni positif ke negatif? Negatif. Ya. Sekarang tekan je kalkulator negatif 15, negatif 10. Dapat berapa? Positif. Salah. Negatif 15, negatif 10. Negatif 25. Ya, negatif 25 per dengan 5Z. Inilah jawapan dia. Inilah caranya kalau kita nak tahu cara nak menyelesaikan pembahagian untuk tambah dan tolak. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, yang lain. Aiden macam mana Aiden? Boleh. Okey, ni cara dia. Ramai yang tak dapat jawab. Sebab apa? Sebab dia rasa susah. Okey. Jadi dekat sini dia ada yang ni untuk pembahagian dan pendaraban. Kita akan pergi lepas ini. Cikgu nak kukuhkan soalan yang terakhir. Jadi masing-masing cikgu nak masing-masing buat soalan dekat depan. Cuba buat soalan dekat depan berdasarkan. Okey, ambil gambar lah. Tak apalah. Okey, masing-masing cuba buat soalan dekat depan. Cikgu buat tambah pula. Cikgu buat tambah pula. 5x tambah 2y per dengan dekat sini kita buat tolak. Tolak dengan tambah. 3x tambah 7y. Okey, tapi pembawah dia cikgu buat sini 3, cikgu buat sini 5. Okey, cuba selesaikan soalan yang cikgu awankan. Cuba buat. Dah siap? Cikgu habis. Matematik tak buat lagi. Besok Ada soalan tanya tau kat WhatsApp. Ini 25x. Silap buka kurungan. Cikgu silap salin tadi nasib baik ada kawan kamu tegur. Cikgu salin 2, sini 25 sebenarnya. Sini 25 sebenarnya. Sorry. Jadi dekat sini kita akan dapat 25 tolak 3, 22x. Sorry. Itu jawapan dia. Cikgu tertinggal 1 je. Cikgu tertinggal huruf nombor 5 je. Terus salah. Hati-hati bila buat. Terima kasih kepada yang bagi tahu.
Tak faham, siapa yang tak faham tanya. Siapa yang tak faham tanya. Ha. Cikgu apa bila kita bermain dengan silibus matematik ni, sebenarnya ni cikgu jawab masa di tingkatan 4 tau dulu. Tapi ini yang kamu buat ni ada di silibus tingkatan 2. Cikgu agak terkejut lah. Memang silibus matematik untuk batch kamu ni makin lama makin susah. Cikgu pun tak faham. Tapi nak buat macam mana, kita belajar je lah. Jadi yang cikgu terangkan tadi, cikgu terangkan step by step supaya kamu nampak. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Jadi untuk matematik ni, bila cikgu cakap nak skor, kamu memang tak ada pilihan lain. Kamu kena study, buat latihan, fahamkan penerangan, ada nota sendiri. Itu. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjukkan soalan dekat depan. Okey, bolehkah cikgu mula tunjuk soalan dekat depan ni? Boleh. Okey, semangat sikit. Kita dah nak habis masa dah ni. Ada lagi 15 minit je. Aku nak pergi kepada darab bahagi. Tak tahu sempat ke tak. Tapi darab bahagi cikgu bagi yang simple ya. Okey, kenapa cikgu bagi soalan ni? Sebab
soalan tambah dan tolak, sekurang-kurangnya kamu dapat buat complex question lah. Complex question. Okey. Untuk darat dengan bahagi kita selesaikan soalan mudah tau. Takut tak sempat masa. Takut tak sempat masa. 5x tambah 2y per 3 tambah 3x tambah 7y per 5. Sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Apa yang kita nak kena buat? Kita tengok pembawah. Pembawah dia sama tak dekat situ? Sama ke tak Tak. pembawah dia? Tak. Sini Tak. 3. Sini 5. Jadi kita nak darab dengan berapa? Kat sini kita tengok pembawah dia 5. Jadi darab 5. Jadi untuk yang bila bawah dah darab dengan 5, yang atas pun kena darab dengan 5. Okey, yang seterusnya, nombor yang seterusnya, darab 3. Kenapa? Sebab pembawah dekat sini darab 3. 3, sorry, darab 3. 3. Jadi bila dekat bawah darab 3, ke atas pun kena darab 3. Ini apa yang kita belajar step by step. Bukan my step. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada penyelesaian. 5 darab 5x. Selesaikan dulu 5 darab 5. 5 darab 5 dapat berapa? 25. 25. Lepas tu dia ada x. Kita salin x. Lepas tu selesaikan pula 5 darab 2y. 5 darab 2 dapat berapa? 10. 10. Dia positif 10. Lepas tu dia ada y dekat sini. Per dengan 5 darab 3. 5 darab 3 kita dapat 15. Tambah. Selesaikan 3 darab 3x. 3 darab 3x dapat berapa? 3 darab 3? 9. 9. Dia ada huruf x. X. 3 darab 7y. Selesaikan 3 darab 7 dapat berapa? 21. Ya, 21. 21. Positif 21. Lepas tu y. Per dengan 15. Step macam tadi cikgu tunjuk. Step macam tadi. 25x tambah 10y per dengan 15. Tambah, buka kurungan 9x tambah 21y. Kalau dia tambah, kamu boleh terus salin saja. Kenapa? Positif tambah dengan positif jumpa positif dapat positif. Positif jumpa positif dapat positif. Kalau pening, darablah 1 kat situ. 25x tambah 10y. 1 darab 9 dapat 9 balik. Sepositif 9x. 1 darab 21 dapat 21 balik. Positif 21y. Per dengan 15. Okey, seterusnya kita ada huruf x. Kita ada huruf x, kita bulatkan. Huruf y, kita bulatkan. Jadi dekat sini kenapa cikgu bulatkan? Cikgu nak bagi nampak mana satu sebutan serupa dengan mana satu sebutan yang berbeza. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan 25 tambah 9 dapat berapa? Berapa 25 tambah 9? 34. 34x. 10 tambah 21 dapat berapa? 31y. Ya, 31y per dengan 15. Ini jawapan dia. Cikgu pun pening kenapa soalan form 2 boleh kena jawab soalan macam ni. Tapi tak apa. Nak buat macam mana? Belajar je lah. Okey. Jadi inilah jawapan dia, 34x tambah 31y. Jadi kat sini cikgu cuba tolong. Cikgu harap sangat kamu dapat apa yang cikgu cuba sampaikan dekat sini. Sebab apa? Sebab memang memerlukan pemahaman dan asas yang sangat kuat untuk selesaikan soalan dekat depan ni. Cuba kamu bayangkan, cikgu perlukan 1 jam setengah untuk ajar kamu tentang asas tadi. Baru setengah jam terakhir kelas baru kita dapat buat soalan ni. Itu pun ada yang salah lagi. Okey, macam mana cikgu dekat sekolah nak terang? Okey. Jadi manfaatkan masa yang ada ni untuk kita faham penyelesaian algebra dalam keadaan bahagi, tambah dan tolak. Bahagi dalam kurungan tambah dan tolak. Jelas ke sampai sini, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kalau tak faham, kalau kurang jelas, jujur. Jujur bagi tahu. Okey, masa yang ada ni 15 minit ni, cikgu nak tunjuk pula kalau dia dalam keadaan darab dengan bahagi. Jadi kamu kena ingat nanti minggu depan ataupun next class. Next class kita akan belajar yang ini juga. Yang ini juga apabila dia dalam keadaan pecahan.
Cikgu bagi tahu awal-awal. Jadi study balik sebelum kamu masuk next class. Okey, jadi cikgu kena terang juga untuk darab dengan bahagi sebab itu fokus cikgu juga. Okey. Jadi sebelum nak terang masuk kepada algebra ni, kita pergi kepada nombor. Pecahan apabila dia dalam keadaan darab. Macam mana? 1/2 darab 3/4. Siapa dapat selesaikan? Macam mana nak buat kalau darab? Sama. Okey. Zarif, macam mana nak buat kalau darab? Atas darab atas, bawah darab bawah. Pandai. Bagus. 1 darab 3, kita dapat 3. 2 darab 4, kita dapat 6. Jadi pendaraban adalah kita buat apa? Atas darab atas. Nota dia atas darab atas. 2 darab 4, 6 ekor. Sorry, cikgu 6. buat tambah pula. Okey, kita dapat 8. Biasalah nak habis masa lah. Okey. Bawah darab bawah. Okey. Okey, jadi sekarang ni kalaulah cikgu tukarkan pendaraban, kita ambil yang simple je. Kita ambil yang simple je dulu. Nanti next class cikgu pergi kepada yang kompleks. Jadi nak selesaikan atas darab dengan atas. Atas darab atas 3 darab X, kita dapat 3X. 5 darab Y, kita dapat 5Y. Ini jawapan dia. Jadi pendaraban tu senang nak dibandingkan dengan tambah dan tolak tadi. Tapi kalau dia punya soalan 2X tambah 7Y per dengan 5X tambah 3Y darab 7 X. 7X tambah 2Y. Lepas tu 3X tambah 5Y. Jadi nak selesaikan ni, yang ini nak selesaikan ni kita tak cukup masa sejujurnya lah untuk hari ni, untuk kelas hari ni. Kita tak cukup masa nak selesaikan yang ni, tapi cikgu nak kamu faham dia punya konsep yang atas darab atas. Yang ni kat mana asas dia? Asas dia yang cikgu ajar tadi yang double bracket tadi. Yang ni bawah darab bawah. Jadi kita kena faham bila kita bercakap tentang algebra ni bentuk dia boleh jadi more kompleks, lebih kompleks. Dia apa? Seperti dia tak kisah bentuk tu kompleks macam mana pun selagi kita faham basic dia. Maksudnya apa? Basic untuk pecahan bila dia dalam keadaan darab, ini dia. Atas darab atas. Tapi untuk selesaikan atas darab atas dekat sini, kamu kena faham pendaraban menggunakan bracket. Sebab itulah cikgu ambil masa yang lama, cikgu nak recap balik. Macam mana darab guna bracket. 1 bracket, 2 bracket. Sebab dia pakai dekat dalam ni. Dia pakai dekat dalam ni. Itu untuk pendaraban. Jadi cikgu ada 10 minit sahaja lagi. Tak tahulah, kita tak sempat kot buat latihan ni. Cikgu hanya tunjukkan contoh. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang berikutnya. Cikgu tunjuk pula contoh yang berikutnya. Ingat ni contoh yang tak kompleks. Okey. Jadi pendaraban. Untuk pendaraban. Yang atas darab atas. Atas darab atas. X darab 3. Jadi dekat sini kita dapat apa? Kita dapat 3X. Yang bawah. Y darab 6X. Kita dapat apa? 6XY. Iya, kita dapat 6XY. Ini satu benda. Okey. Siapa rasa yang susah, jangan risau. Kita masuk kelas. Kita masuk kelas minggu depan tau. Kita masuk kelas minggu depan. Sebab apa? Sebab cikgu tak ajar lagi kamu tentang factorization. Macam mana nak dapatkan dalam bentuk termudah. Tapi tak apa. Kita belajar slow-slow. Ini bukan dalam bentuk termudah. Ini bukan dalam bentuk termudah. Tapi cikgu tak nak kamu pening-pening. Kita fahamkan dulu basic untuk pecahan dalam keadaan tambah, dalam keadaan darab, dalam keadaan bahagi sekali. Tambah tolak tu sama. Okey. Jadi setiap nota pada malam ni semua penting. Sebab dia akan berkait dengan kelas next kelas. Lepas tu next kelas lagi sekali. Okey. Jadi kita pergi pula kalau dia dalam keadaan bahagi. Salin tahu tadi. Pecahan kalau dia dalam keadaan bahagi.
1/2 bahagi 3/4. Macam nak selesaikan? Macam mana tu? Mana ni? Sama macam darab. Salah. Yang lain? Terbalikkan. Darab silang. Salah. Bukan. Songsang. Okey, cikgu ajar. Darab silang tu dah nak betul dah nak nampak dah. Bila kita boleh darab silang ni? Nanti cikgu ajar. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok bila dia dalam keadaan bahagi. Ni salin. Cikgu ambil gambar tu. Ambil gambar tu. Okey, ini bila dia dalam keadaan darab. Okey, ini dia dalam keadaan pecahan pula. Bila dia dalam keadaan pecahan, ni cikgu bagi nombor. Cikgu tak letak huruf lagi. Okey, jadi first step adalah kamu kena tukarkan bahagi jadi darab. Jadi nak tukarkan bahagi jadi darab ni, step dia adalah yang nombor pertama kamu jangan tukar. Bahagi ni dia jadi darab bila? Kamu kena tukarkan yang ini. 3 pergi bawah, 4 pergi atas. Dia terbalikkan 4/3. Lepas tu, bila kita dah tukarkan dia jadi darab, maksudnya kita boleh selesaikan. 1 darab 4 dapat 4. 2 darab 3 kita dapat 6. Itu cara dia. Boleh faham ke? Boleh. Salin nota ni, salin. Salin nota dalam buku. Sila salin sebab next class cikgu akan pergi kepada latihan pecahan sahaja. Tambah tolak darab bahagi. Next class cikgu akan pergi tu saja. Tambah tolak darab bahagi. Kita bukan nak cari nilai pemalar. Bukan kita nak cari X tu sama dengan apa. Fokus kita adalah kita nak dapat bentuk yang paling termudah. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh. Kita ada lagi 5 minit. Kita ada lagi 5 minit. Jadi memang cikgu akan masukkan ni untuk next class. Jadi tengok betul-betul. Okey, 7x per xy. Bila kita bahagi, kita tukarkan dia jadi darab. Bila nak tukarkan dia jadi darab, nombor yang pertama kekal kedudukannya. Tetapi nombor kedua terbalikkan kedudukannya. 3 dekat bawah, dia kita pindahkan ke atas. 6y dekat atas, kita pindahkan dekat bawah. Ini cara dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey. 7 darab 3. 7 darab 3 kita dapat berapa? 21. 21 X. Selesaikan pula 6XY. Ni dapat berapa? XY darab 6Y. Dapat berapa? 6XY kuasa 2. Ya, 6XY kuasa 2. Pandai. Ini dia punya basic. Ini dia punya asas. Kod-kod lah nanti. Sebab apa? Sebab cikgu tengok dalam exam kamu ada soalan ni. Cikgu pun akan ajar juga. Jangan risau. Kod-kod nanti. Satu hari nanti kita tengok soalan dekat depan ni. Daripada tambah ni, kita tukar dia jadi darab. Sekurang-kurangnya kita tahulah nak buat apa. Kita tahu dia punya asas dia. Tak kisah, macam cikgu cakap, tak kisah soalan tu complicated macam mana pun. Tak kisah dia kompleks macam mana pun. Selagi kamu faham pecahan ni, yang pertama bila dia dalam keadaan tambah dan tolak, kamu ingat betul-betul samakan pembawah. Itu pertama. Bila dia tambah dan tolak, samakan pembawah. Samakan pembawah. Kita buat latihan dah yang ni. Lepas tu, kita pergi kepada pecahan bila dia dalam keadaan darab. Konsep dia dekat sini, nombor atas, darab nombor atas. Nombor bawah, darab nombor bawah. Itu bila dia dalam keadaan darab. Tetapi bila dia dalam keadaan bahagi, kita tukarkan dia jadi darab dulu. Macam mana? Kita terbalikkan nombor yang nombor 2. Itu adalah dia punya cara. Jadinya kita cikgu nak dapatkan feedback lah daripada apa lesson kita malam ni. Cikgu nak masing-masing buka kamera dulu. Masing-masing buka kamera. Yang dah tutup tu. Okey, yang dah tutup tu, buka kamera balik.
Kita sesi, orang kata sesi berbual lagi 3 minit terakhir ni. Okey. Mana yang lagi, yang lain ni? Mana yang lain ni? Buka kamera. Okey, bagus. Okey, jadi ingat dengar jap cikgu nak bagi nasihat. Okey, matematik ni dia makin susah. Makin susah nak dibandingkan dengan yang dulu. Tapi kita buang dulu mindset yang tu sebab bila kita cakap makin susah, bila dia nak jadi senang. Jadi untuk jadi senang dalam matematik ni adalah kukuhkan asas. Jadi semua lesson cikgu, memang cikgu akan mulakan daripada asas. Tak kisahlah kamu tingkatan 3 ke, kamu tingkatan 4 ke, kamu tingkatan 2 ke. Memang cikgu akan patah balik. Kalau cikgu rasa kamu punya asas tu yang strong tadi, pecahan tu nak tukarkan kepada darab bahagi. Itu bukan soalan tingkatan. Itu soalan darjah 6. Jadi cikgu akan kukuhkan balik asasnya. Boleh ke semua nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi ingat next class. Next class cikgu akan letakkan bentuk yang lebih kompleks untuk pecahan apabila dia dalam keadaan darab. Bahagi, tambah dan tolak. Okey, jadi next class kita buat itu sahaja. Kita buat itu sahaja. Sebab apa? Sebab nanti next class lagi sekali cikgu akan tunjukkan bagaimana nak selesaikan dalam bentuk termudah, iaitu melibatkan factorization. Jadi benda ni benda yang kita boleh belajar, tapi jangan risau. Okey, nanti cikgu bagi homework. Kalau kamu ada soalan boleh tanya cikgu. Cumanya cikgu ramai anak murid, ada lebih 100. Kadang-kadang bila semua hantar homework tu cikgu tak dapat nak check. Kok kalau kamu ada pertanyaan yang kamu betul-betul nak tahu, kamu spam banyak kali. Boleh ke? Boleh. Okay. Aidan, boleh ke Aidan? Boleh. Kalau nak tanya je, jangan malu-malu. Tapi kalau cikgu tak reply tu nanti spam. Okay, Wan Rifki. Rifki okey ke Rifki? Okey. Kenapa tu menangis pula dah? Adalah Okey. Zarif macam mana Zarif? Okey Zarif? okey. Khairil Mifzal macam mana Khairil Mifzal? Okey. Nazhan okey ke Nazhan? Okey. Nazhan dapat buat tak tadi? Dapat. Okey, bagus. Okey, nanti itulah next kelas kita. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.30. Jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih untuk yang dah hadir. Okeylah. Jadi kamu boleh berehat dah. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, sama-sama.